Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya SPRM buat kejutan sekali lagi, menangkap seorang lelaki kerana terlibat dengan satu lagi subahat dalam konspirasi komplot yang tak baiklah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita harus hormati undang-undang yang ada di Malaysia pertama. Kedua, kita harus puji SPRM yang memang buat kerja bagus sekarang ini. Lelaki bersubahat meminda milik tanah ditahan oleh SPRM. Seorang lelaki yang disyaki telah bersubahat dengan pegawai di sebuah jabatan kerajaan. Nah, kan? Inilah yang sedang berlaku di Malaysia yang sangat-sangat saya suka, iaitu pembasmian rasuah di seluruh peringkat. Nak kiralah swasta kah, kerajaan kah, rakan politik, lawan politik, penyokong kerajaan, tak suka kerajaan, apa sajalah, semua mesti dihapuskan rasuah ini. Bagus. Jadi seorang lelaki yang disyaki bersubahat dengan pegawai sebuah jabatan kerajaan dalam urusan pindah milik tanah seorang individu menggunakan dokumen palsu ditahan SPRM pada hari ini. Ini namanya menipu. Kesian tahu orang yang ditipu. Aduh, tanah itu milik seorang individu yang lain. Jadi sekarang dalam urusan pindah milik tanah seorang individu menggunakan dokumen palsu pula itu. Aduh, suspek seorang warga tempatan yang berusia 40 tahun itu ditahan pada jam 1.55 petang di pejabat SPRM Selangor ketika beliau diminta untuk hadir memberi keterangan bagi membantu siasatan lanjut. Menurut sumber, kegiatan suspek itu terbongkar selepas waris pemilik tanah itu mengesahkan penama yang merupakan bapanya telah pun meninggal dunia. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Bapanya telah meninggal dunia dan tanah tersebut tidak pernah dipindah milik kepada mana-mana pihak. Ni kali siapa yang sign? Siapa yang sign? Ada orang sign dari dalam kubur. Kali ini betul-betul kantoi habislah. Suspek yang bekerja sendiri itu dipercayai bersubahat dengan seorang pegawai sebuah jabatan kerajaan di sebuah daerah di Selangor. Katanya ini sebagai urusan pindah milik tanah milik seorang individu yang telah pun meninggal dunia kepada seorang individu lain tanpa pengetahuan waris pemilik tanah berkenaan, katanya, dalam satu kenyataan pada hari ini. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor, Datuk Alias Salim, berkata ketika dihubungi mengesahkan penahanan suspek lelaki tersebut. Kata beliau, kes berkenaan sedang disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Suspek itu akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Shah Alam Selangor esok, iaitu pada Rabu hari kemarin pada jam 9 pagi untuk permohonan reman bagi membantu siasatan, ujarnya. Nah, ini barulah paling mengejutkan, paling tak disangka-sangka pastinya, dan saya rasa keluarga itu amat-amat marah. Lelaki yang bapaknya sudah meninggal dunia itu amat-amat marah kerana penipuan yang sangat dahsyat ini. Nasib baik lelaki itu masih hidup, anak itu atau waris itu masih hidup. Kalaulah waris itu pun sudah meninggal, habislah. Tapi itulah nasihat saya kepada semua rakyat Malaysia. Sepandai-pandai itu payah melompat, akhirnya makan buah di tanah juga. Nanti kena masuk perangkap sendiri. Ini baru hukuman di dunia. Ingat, ada hukuman akhirat lagi. Berhenti sekarang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Sanusi
boleh Sanusi terpaksa letak jawatan serta merta jika perkara ini berlaku. Sanusi kena letak jawatan, semua jawatan-jawatannya, termasuk menteri besar, termasuk ahli parlimen, termasuk juga apa juga jawatan yang besar di dalam PAS kalau ini berlaku. Iaitu kalau dia muflis, bankrupt dan bankrupt lah. Kalau dia disiharkan bankrupt oleh mahkamah Jabatan Insolvensi Malaysia, beliau terpaksa untuk meletak jawatan semua ini. Ini boleh terjadi kerana kesilapan beliau sendiri. Beliau tidak mau membayar. Belum lagi sampai sekarang belum ada lagi ura-ura untuk membayar. Dan menurut seorang peguam sebenarnya Datuk Mahfuz yang menang kes itu boleh memfailkan kebankrapan atas Sanusi. Dan sudah banyak kes sebenarnya di Malaysia ya, tuan-tuan dan puan-puan, di mana orang yang kalah di mahkamah tidak dapat membayar ganti rugi, beliau berhadapan dengan risiko untuk bankrupt. Dan ada ramai sudah yang dijadikan bankrupt sebenarnya kerana tak mampu bayar. Okey, kerana tak mampu bayar yang dihakimi oleh mahkamah. Jadi sekarang ya, tuan-tuan dan puan-puan, Sanusi sendiri berada dalam satu masalah besar. Kerana dia masih tak bayar RM120,000 wang ganti rugi yang dituntut oleh oleh Datuk Mahfuz sebenarnya, yang dituntut oleh Datuk Mahfuz di mahkamah dan menang pula tu. Dan itu kerana fitnah yang telah dibuat oleh Sanusi. Sekarang beliau belum membayar dan itu menyebabkan sampai Datuk Mahfuz berkongsi perkara itu di media sosial. Lepas itu Sanusi kata, janganlah buat drama di media sosial, nanti hubungilah saya punya peguam. Saya fikir drama itu tak akan terjadi kalau Sanusi menghubungi peguam Mahfuz dan Sanusi membayar ganti rugi itu. Jadi tak ada lah muncul tentang drama dan sebagainya. Tapi sekarang persoalannya, kenapa Sanusi masih tak bayar ganti rugi itu? Tak ada duit. Kalau tak ada duit, hubungilah peguam Mahfuz atau boleh menghubungi Mahfuz. Tapi kenapa pula sampai sekarang tak ada bunyi-bunyi sehingga Mahfuz mengongsikan itu di media sosial? Sudah malu bertambah malu. Itu salah siapa pula? Tapi sekarang ini ya tuan-tuan dan puan, memang Sanusi berada dalam keadaan yang bahaya, boleh bankrupt dan terpaksa letak jawatan untuk semua jawatan-jawatan mengikut undang-undang insolvensi, mengikut undang-undang kebankrapan, mengikut undang-undang yang sedia ada di Malaysia ya. Jadi kita nantikan apakah tindakan seterusnya oleh Datuk Mahfuz kepada Sanusi. Saya fikir beliau akan mengambil tindakan undang-undang kerana wang RM120,000 ini, satu, taklah banyak mana untuk orang-orang yang kaya, taklah banyak mana. Tapi dari segi perundangan, ini cukup signifikan, cukup penting. Bukan kerana jumlahnya, tetapi kerana supaya moral of the story, jangan lagi memfitnah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.